Yang berhormat Tuan Azan bin Ismail Indah Mahkota. Terima kasih. Terima kasih pengerusi. Soalan saya nombor 10. Terima kasih. Tan Sri Yang Ketua, jumlah pelaburan asing FDI yang diluluskan dalam sektor perkilangan pada tahun 2008 adalah sebanyak ringgit Malaysia 46.1 bilion yang melibatkan 919 projek. Jumlah FDI ini adalah yang tertinggi pernah dicatatkan dan merupakan rekod kepada negara serta mengatasi sasaran tahunan yang ditetapkan dalam Plan Induk Perindustrian ketiga ataupun IMP 3 sebanyak ringgit Malaysia 27.5 bilion. Pada tahun 2009 pula jumlah FDI adalah ringgit Malaysia 22.1 bilion bagi 766 projek. Menurut perangkaan imbangan pembayaran negara yang dikeluarkan oleh Jabatan Statistik Malaysia DOSM, pelaburan langsung Malaysia keluar negara pada tahun 2008 adalah sebanyak ringgit Malaysia 50.2 bilion. Pada tahun 2009 pula pelaburan langsung Malaysia keluar negara adalah sebanyak ringgit Malaysia 30.5 bilion. Pelaburan langsung Malaysia keluar negara melibatkan sektor pelombongan dan galian, intermediasi kewangan, perkhidmatan dan pertanian. Negara utama tumpuan pelaburan langsung Malaysia keluar negara adalah British Virgin Islands, Singapura, Thailand, Australia, Indonesia dan China. Tuan Yang Dipertua, pelbagai kemudahan dan intensif terbentuk fizikal dan bukan fizikal ditawarkan oleh kerajaan kepada para pelabur. Nilai kemudahan ini jika diterjemahkan dalam wang ringgit memang amat besar sekali dari segi cukai, allowance cukai, duty import dan seperti perkhidmatan yang lain. Antara kemudahan dan intensif tersebut adalah pengecualian cukai pendapatan di bawah Akta Penggalakan Pelaburan tahun 1986 dan Akta Cukai Pelaburan 1967. Yang kedua, pengecualian duty import dan atau cukai jualan ke atas bahan mentah, komponen mesin peralatan kepada syarikat perkilangan dan penyediaan perkhidmatan terpilih. Yang ketiga, pelabur asing dibenarkan memiliki 100% equity di dalam sektor perkilangan dan sebahagian sektor perkhidmatan yang tertentu. Prosedur dan dasar pengambilan pegawai dagang diliberalisasikan dan dipermudahkan. Yang kelima, pengurangan cukai korporat kepada 25% daripada 26%. Dan yang keenam, penambahbaikan sistem penyampaian kerajaan dengan mempertingkatkan lagi kecekapan jeneral kerajaan di semua peringkat supaya para pelabur boleh mendapat kelulusan berkaitan dalam real time. Sekian, terima kasih. Indah Mahkota. Terima kasih Timbalan Menteri. Saya nak tahu sama ada kementerian punya statistik atau tidak berkenaan dengan kadar ataupun ratio antara kemudahan yang diperolehi oleh pelabur-pelabur yang datang dalam negara kita berbanding dengan jumlah net FDI yang kita terima. Ini adalah kerana semasa persidangan WTO di Singapura beberapa bulan yang lalu, pihak WTO menyuarakan kebimbangan mereka kerana kebanyakan negara-negara di Asia dalam kegairahan untuk menarik FDI, mereka memberikan berbagai kemudahan termasuk juga cukai, elang-elang pelaburan dan sebagainya, menyebabkan ratio ataupun kadar keuntungan akibat meraih FDI itu lebih rendah daripada kadar kemudahan atau fasilitis yang kita bagikan kepada pelabur yang datang ke negara-negara termasuk Malaysia. Terima kasih.
Terima kasih Yang Berhormat Indra Mahkota. Jika kita lihat dari segi pelabur-pelabur yang melabur di negara kita, mereka ini melabur di negara kita oleh kerana kita mempunyai daya saing yang cukup baik jika dibanding dengan negara-negara yang lain. Jadi dari segi kemudahan-kemudahan yang ada itu tadi, seperti mana yang telah sebutkan itu, memang kita jelas nampak bahawa kemudahan dan insentif itu memang cukup baik untuk memberi satu insentif yang lebih menarik untuk memberi tarikan kepada pelabur-pelabur asing. Seperti mana yang saya sudah sentuh tadi, iaitu dari segi cukai-cukai yang kita diberi, pengimportan ekspatriat daripada pelabur-pelabur asing yang menggunakan ekspatriat ataupun ekspertis mereka datang ke sini, dan juga sebagai kemudahan yang lain dan insentif yang lain kita diberi, seperti juga status apprentice dan income tax allowance yang sedia ada bagi mereka. Tapi yang penting ini ialah supaya kita tahu bahawa kemudahan kita ini memang berdaya saing dan dapat menarik lebih baik lagi, lebih tinggi lagi pelabur-pelabur asing untuk datang ke negara kita di Malaysia ini. Sekian, terima kasih.